Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hai Hakim, ini Maths bab 5 Form 5 Maths. So, ni kita nak sambung bab kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. And soalan ni, kali ni kita nak belajar lukis. Jadi saya dah hantar dekat Telegram group sebenarnya soalan yang saya nak buat malam ni. So that at least you guys boleh try dulu. Yang tak faham boleh tanya. And kalau dah faham boleh check jawapan. Itu target saya lah. Kenapa saya hantar soalan dekat Telegram group. So that you guys boleh try. Jadi jom kita start untuk belajar lukis. I hope ada yang dah try. Jadi sebelum nak start lukis ni, sebab hari tu kita dah belajar pasal faktor skala. Jadi kita akan gunakan konsep faktor skala ni untuk melukis. Okay, saya try my best lah untuk terangkan cara yang mudah. So ni, untuk lukis object and image, ini yang kita dah belajar hari tu. Iaitu kita belajar untuk faktor skala, kita akan guna formula iaitu image bahagi objek. Ini kita akan guna, memang akan guna untuk lukis nanti. Okay, so dari sini macam mana nak lukis, kita akan ada dua cara. Ni dari apa yang saya tengok lah. Okay, so kita akan guna cara yang pertama adalah dari pusat pembesaran, iaitu ini pusat pembesaran. Jadi cara dia macam mana kalau dari pusat pembesaran ni? Contoh dia suruh lukis image ikut tu apa? Dari gambar ni lah. Saya bagi dari gambar ni So dari sini dia cakap objek ni panjang dia dari center ni, dari pusat ni adalah 2. Contoh and then dia bagi kat sini K dia sama dengan 2. Skala dia adalah 2. Dia bagi faktor skala. Jadi saya guna formula ni iaitu 2K bersamaan image over object. Saya akan dapat 2 sama dengan image dia saya tak tahu panjang ni berapa, tapi saya tahu panjang objek iaitu 2. So image bahagi 2 macam tu. Objek, panjang objek adalah 2. So kat sini saya akan dapat 4. So dari center nak ke image, kita akan buat panjang dia ni jadi 4. So 2 tambah 2, 4 lah. Itu cara yang pertama, iaitu dari pusat pembesaran. Iaitu kita tengok dari pusat yang diberikan and guna formula yang diberikan. Skala ni confirm dia akan bagi sebab dia nak suruh kita lukis. Okay, and then lagi satu adalah dari objek atau image itu sendiri. So saya akan fahamkan ni macam kita berdasarkan diri sendiri sahaja. So berdasarkan diri sendiri ni, cara ni hanya sesuai untuk digunakan kalau garisan tu straight sahaja. Maksudnya dia tak ada melintang macam ni. Dia straight, menegak ataupun melintang. So kalau kamu rasa tak faham cara ni, nanti bila saya terang, you guys boleh je guna cara yang pertama ni untuk semua, untuk lukis ke semua. Okay, so you guys boleh pilih. Bagi saya cara kedua ni mudah bila dia melibatkan straight macam ni. So dia mudah dan cepat. Okay, sebagai contohlah saya cakap untuk diri sendiri ni, objek ni panjang ni adalah 2. Contohkan panjang dia 2. So, saya tahu objek ni 2. Saya ganti macam tadi juga dalam formula 2. So, saya akan dapat 4. So, image dia saya tahu panjang dari sini sampai sini 4. Itu adalah maksudnya bila berdasarkan diri sendiri. Saya dah tak tengok kat center. Saya tengok je dari titik-titik ni. Saya garis menjadi 4 panjang dia. Okay, itu perbezaan dia. Tak apa, nanti kita lukis and you guys akan nampak lah apa yang saya cuba sampaikan. Alright, so lepas you guys faham ni dan formula ni, then jom kita buat soalan. Melukis objek apabila diberi image. Okay, tadi dia bagi kat kamu objek, dia suruh lukis image. Kali ni terbalik. So cara dia sama sahaja, cumanya kali ni kita akan, bukan cumanya kali ni lah, betul lah, kita akan lukis objek lah kali ni. Tapi dia punya konsep still kita akan guna formula image over object. Kali ni kita nak cari objek sebab dia suruh melukis objek. So bila nak cari objek, kita susun dulu algebra supaya memudahkan kamu. Dia tak wajib tapi dia memudahkan kita. Faham tak? Dia macam tak wajib tapi kita mudahkan diri kita. So untuk cari objek, kita akan buat sama dengan image bahagi K. So ini algebra saya gerakkan objek ke atas, K ni gerak ke bawah, tukar tempat je.
Jadi kat sini bila nak kira objek bersamaan image bahagi K, saya tahu K ni adalah dalam pecahan. Kadang-kadang ada student dia guna kalkulator yang lama, MS. So, boleh salah Boltzmann rule, iaitu kalkulator kira salah bila melibatkan pecahan. Jadi, you convert je pecahan ni menjadi perpuluhan. So, ni kita boleh tukar je jadi 0.5. So, kita boleh isi kat sini nanti untuk pengiraan objek bersamaan image bahagi dengan 0.5. Kan senang lepas kita dah permudahkan. Jadi dekat sini yang saya nampak ni, saya suka bentuk-bentuk macam ni sebab dia straightforward, 4 segi. Maksudnya dia ada garis line. Jadi saya boleh guna kaedah diri sendiri yang tadi saya cakap tu. So kat sini kita akan tengok saya cari satu je titik, and then saya akan guna kaedah diri sendiri. So saya cari macam ni. Okay, saya buat satu je. Sini, alright. So dari sini saya kira iaitu kotak dia ada 1, 2. And kamu kena ingat, Allahu Akbar. Sorry, ni apa benda pula ni? Saya dah ke mana? Okay. Sorry guys, saya tak tahu apa yang saya buat. Okay, so kat sini, betul. Okay, so kat sini 2. So kamu kena ingat ini adalah objek. Yang diberi sekarang adalah objek pula. Yang diberi sekarang adalah image. Kita nak lukis objek. So ni sekarang 2. Jadi saya isi dekat formula yang saya dah buat ni, iaitu ni saya bagi nama A lah. A, B, C, D, E. Macam tu. So A, B, C, D, E untuk cari yang A ni, A prime. Saya akan ni untuk A prime. Saya akan isi image dia adalah 2 per 0.5. So 2 bahagi 0.5 kita akan dapat 4. Saya letak sinilah A prime. 4. So 4 ni saya akan kira kat sini, tambah je lah 1, 2, 3, 4. So dapat kat sini untuk A prime. So lepas saya buat ni, saya dah takkan buat dah. Ketepikan benda ni. Saya akan ikut garis lurus sahaja untuk diri sendiri. Saya guna cara kedua. So saya kira kat sini jarak dia adalah 1, 2, 3, 4. Dari A ke E. A ke E 4. So saya akan letak 4 per 0.5. Ini nama dia diri sendiri. 4 bagi 0.5. So saya akan dapat 8. Jadi untuk yang image ni, pula untuk objek ni saya akan kira sebagai 8 jugalah. 1, 2, sebab yang kita kira tadi kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dapat kat sini adalah E. Kan senang. And then nak ke atas kita kira pula ni. 1, 2, 3. Dari E nak ke D. So ada 3. So 3 bahagi 0.5. Yang berubah adalah panjang dia punya image je lah. So sini 3. 3 bahagi 0.5 tekan kalkulator, you akan dapat 6. So saya kira lah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah D prime. And then B ni adalah sama dengan D dengan A. So dia akan berada di sini. Ni cara cepat. Kalau you guys nak kira sahaja. So ini adalah B prime. Okay. Lepas dah dapat ni saya padam supaya nak kira yang seterusnya. Okay. And then dari B ke D ni, atas dia C. Okay, ni saya cepat tau. Kalau you guys nak buat cara yang garis tu pun boleh. So untuk B dengan D ni, dia tengah-tengah. Jadi saya tahu 1, 2, 1, 2. Dia tengah-tengah. So saya kira tengah-tengah antara B dengan D ni. So saya akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4 kat sini. And then atas dia adalah 1. So saya ganti kat sini. Dari tengah ke atas adalah C. So 1 bahagi 0.5. So dapatlah tinggi dia 2. Jadi saya akan tanda kat sini C prime. Ini saya buat cara cepat. Macam saya ulang tadi. Sekejap lagi saya tunjuk cara kalau guna garis lurus. So sekejap ni. So saya akan garis sini. 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 Alright.
So kat sini ni saya buat tak berapa straight sangat sebab garisan ni. Okay. So kat sini bila dapat macam ni, ya Allah bodohnya. Okay, so kat sini kalau contoh kamu nak guna cara yang saya dah ajar tadi, which is guna cara straight line, kamu boleh je buat, iaitu garis sahaja. Ni contoh A dengan C tadi kan, yang lain sikit kan. So saya garis balik A sampai C macam ni. Tapi ni adalah image kan. Sekejap. Ya Allah benda ni. Ni. Sekejap dia mengganggu. Okay. So kat sini saya akan garis dari center ke C. C yang image. Okay. C yang objek yang ni. So kat sini bila saya garis, ni garis betul-betul lah. Ni saya garis betul-betul. Ni. Kita akan dapat benda yang sama. Sebab tu saya cakap, kamu guna cara apa-apa pun, kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. So ini adalah untuk yang pertama, untuk A. And then B. B ni pun sama. Saya akan guna cara straight line je diri sendiri sebab saya nampak dia petak. So senang lah. Jadi saya akan guna formula yang sama, iaitu objek bersamaan image bahagi K. Objek bersamaan image bahagi K. So K sekarang adalah 3. So negatif ni jangan risau sangat. Negatif ni dia just nak cakap bertentangan. Dia belah yang bertentangan. Jadi kat sini kita akan isi image bahagi dengan K dia 3 lah. So kita akan cari, saya bagi nama kat sini A, B, C, D. Contoh. So saya cari yang A dulu. Jadi garis dulu, cari yang pertama, titik yang pertama. So saya garis macam tu. Jadi akan dapat kat sini. Kat sini ni saya tak nampak sangat. Mana ni? Okay. Sini. Alright. So lepas garis, macam biasa, kira kotak. So dari center, kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya akan isi dekat sini, iaitu image dia adalah 6. 6/3. So 6/3 akan dapat 2. So dekat sini nanti garisan ni dia akan 2 je. 1, 2. So dapatlah dekat sini A prime macam tu. And then saya akan guna straight line. Sebab sini saya tahu B dia akan garis ke sini. So mesti akan belah sini. And then dia punya bilangan saya akan masukkan lah, iaitu A ke B. A ke B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 isi yang sama tadi, image 6/3 akan dapat 2. So saya akan sini 2. 1, 2. So dapat B prime macam tu. Nampak tak? And then untuk yang D dengan C ni pun, B ni sama dengan C. So saya kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 dari B nak ke C. So dari B nak ke C, saya isi formula dia 9/3. Isi ni. So kita akan dapat 9/3 dapat 3 lah. So saya tahu dari B nak ke C akan dapat 3. Saya akan garis 3 lah. 1, 2, 3. So dapat kat sini C. And then C ke D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 tadi dah dapat 6/3. Dapat 2. So dia 1, 2 kat sini. So dapat. Sebab tu saya suka garis lurus. Okay ni. Sini. 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 So dapat. Alright. So ini adalah untuk melukis objek. And saya buat satu lagi soalan. Last one. And then yang soalan lain-lain tu you guys try buat sendiri. Sebab saya rasa kita dah buat banyak dah. So you guys boleh try practice apa yang kita belajar. Alright. So dekat sini dia kata rajah berikut menunjukkan segitiga bersudut tegak DEF dan titik C07. Lukis objek yang mempunyai. So dia nak lukis objek. So bila lukis objek, kita akan buat formula sama je. Image K bersamaan image bahagi objek. So nak cari objek adalah image bahagi K. So K dia berapa? Dia dah bagi faktor skala 2. So saya isi siap-siap. Image bahagi 2. And then dia suruh label sebagai DEF.
Jadi center dia kat mana dia cakap tadi? Dekat 07. 07 kat sini. So saya cari satu je lah titik, iaitu saya buat yang D. Okay, saya garis satu je. Sebab ni straight line. So saya boleh buat guna cara straight line lah. So kat sini D. Macam tu. Sini. Okay. So jom kita kira ada berapa kotak. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ada 12. Jadi saya akan isi kat sini untuk D 12 bahagi 2. So akan dapat 6. Jadi dari sini saya akan kira 6 lah, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini. Sini adalah D. And then dari situ terus saya guna kaedah straight line, iaitu diri sendiri. Yang ni ada dari D nak ke E. D ke E. 1, 2, 3, 4. So saya akan isi bahagian image ni 4 bahagi 2. So akan dapat 2. Jadi saya kira je lah dari sini 2. 1, 2. So ni E. And then E ke F pula. E ke F. Saya kira 1, 2, 3, 4. So sama 4. So 4 per 2 akan dapat 2 juga. So saya akan kira kat sini 1, 2. So dapat F. Dah ada ketiga-tiga titik, saya sambung je lah. Di sini saya akan dapat sini. So ini adalah jawapan dia. Ni garis betul-betul lah. Alright. Okay. So ini adalah jawapan untuk yang soalan seterusnya. So saya tunjuk satu, and then yang ni you guys buat sendiri. So kat sini lukis objek. So objek sama juga, kita akan guna K sama dengan image bahagi objek. Ni kalau tak ingat lagi tak tahulah ni formula ni. So image bahagi objek. Jadi image bahagi objek, kita nak cari objek. So objek akan bersamaan image bahagi K. So K dia adalah 3/4. Kalau you tak nak pening pecahan, you letak je 3/4 ni dalam perpuluhan, iaitu image bahagi 0.75. Macam tu. So ini pun saya rasa saya akan guna kaedah straight line. Sebab ni straight. So saya memang akan guna kaedah tu. Jadi saya buat perwakilan dia A, B, C, D, E. So untuk B ni nampak tak dia tak bergerak? Dia memang titik kat situ je. So saya tak payah kira pun. Saya dah dapat objek image dia sama. B dengan B prime sama. So kat sini saya akan teruskan sahaja, iaitu saya akan kira je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dari B nak ke A ada 6. B ke A ada 6. 6 kan? So saya isi 6 per 0.75. 6 bahagi 0.75. So you akan dapat 8. So dari sini you kira tambah 2 je. 6, 7, 8. So dapat kat sini A prime. Senang je. And then dari sini ke sini A yang asal ni 1, 2, 3. Dari A nak ke E. So saya ganti 3 dekat image ni. 3 per 0.75. 3 bahagi 0.75. Kita akan dapat 4. So saya akan kira dekat sini 4. 1, 2, 3, 4. So dapat E prime. And then kat sini dari P saya kira ke C sebab saya tak nak kira yang melintang. Saya kira dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 dari B ke C. So 6 bahagi 0.75. 6 bahagi 0.75 kita akan dapat 8. Oh sama macam atas ni. So kat sini saya akan dapat dari B. Mana B tadi? B, ni kat sini lah kan. So kat sini 8, sini 6, saya tambah 2 lah, 7, 8. Sini 8. And then nak ke D, 8 ni B ke C. So this is C. And then C ke D pula adalah 1, 2, 3 yang original. So 3 bahagi 0.75 untuk lukis akan dapat 4. Kenapa saya kira lagi? Sama je ni. Okay. So 1, 2, 3, 1, 2, 3 and then 4.
No, dari sini 1, 2, 3, 4. So ini adalah D. Jadi saya boleh lukis bila dah ada ke semua titik. So saya lukis, saya akan dapat kat sini A, B. So sini, sekejap, mana ni, A, B, C, D, ni A, E, E. So ni jawapan dia. Okay. Alright. So sampai situ saja. Next week kita akan masuk luas. Jadi kita dah settle hari ni pasal lukis. Saya harap insya-Allah you guys dah okay, fahamkan konsep. Dua cara tadi, iaitu satu cara untuk secara diri sendiri, satu lagi melalui pusat. Okay. So sampai situ saja. Saya tulis kat sini pusat and diri sendiri. Okay, so sampai situ sahaja. InsyaAllah next week kita sambung luas. And esok saya akan sambung soalan bagi pengamiran AdMath. Saya akan hantar soalan pasir paper 2. Last week kita buat paper 1. Paper 2 saya akan hantar dekat group Telegram. So nanti boleh try buat and malam kita discuss sama-sama. Okay, so sampai situ sahaja. Okay, bye. Assalamualaikum.